يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. Yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah. Dan masih lagi Allah panjangkan usia kita dan diberi peluang kepada kita untuk mempersiapkan bekal amal sebelum pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Berkuasa, yang mana kata ulama boleh letakkan kita di mana saja. Allah boleh letakkan kita mungkin pada saat ketika ini di pasar malam. Allah boleh letakkan kita di rumah, mungkin tengah tengok TV. Namun kasih sayang Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang terbaik di rumah Allah. Maka sebab itu kita kena syukur banyak-banyak pada Allah
Kerana inilah rahmat dan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita akan menyambung pengajian kita Hayatus Sahabah. Hari ini kita masuk kisah mengenai seorang sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Khalid bin Zaid Al-Najari ataupun Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Zaid Al-Ansari ataupun Khalid bin Zaid Al-Najari radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan orang Madinah. Dan dia daripada suku Hazraj. Di Madinah ada dua suku yang besar. Satu dipanggil Aus, yang kedua dipanggil Khazraj. Khalid bin Zaid Al-Najari ataupun Khalid bin Zaid Al-Ansari daripada suku Khazraj. Dan barangkali nama dia kali pertama kita dengar. Ataupun mungkin di kalangan ayah dah pernah dengar nama ni. Sebab saya sebutkan nama yang betul. Nama popular dia ialah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Macam Imam Syafi'i lah. Mazhab kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nama imam dia Imam Syafi'i lah. Satu orang datang, dia beritahu, saya mazhab Imam Muhammad bin Idris. Kita dengar terus telefon Jais, ini mazhab mana ni, baru datang, sesat punya. Sedangkan nama Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita sebagai orang yang ikut jalan Imam Syafi'i pun ada juga di kalangan umat ini yang tak tahu nama Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris. Masya Allah. Jadi begitu sahabat Nabi SAW. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang kita lebih kenal nama gelaran dia daripada nama dia. Antaranya siapa? Abu Bakar. Mana-mana orang panggil Abu Bakar, Abu Bakar. Nama betul Abu Bakar? Abu Bakar lah. Nama betul Abu Bakar ialah Abdullah bin Uthman At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tak ada orang pun tahu. Tak ada orang pun sebut. Sebab Abu Bakar lebih terkenal dengan nama gelaran dia, Abu Bakar, bapa bagi anak dara. Itu maksud Abu Bakar, bapa bagi anak dara. Masya Allah. Baik, Khalid bin Zaid, sahabat Nabi yang mana nama terkenalnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita semua tahu bahawa beliau merupakan antara sahabat Nabi yang memberi sumbangan yang besar dalam Islam. InsyaAllah. Allah Jalla wa'ala telah menjadikannya diingati oleh seluruh penduduk timur dan barat. Abu Ayyub ni dikenali, diingati. Atas dasar apa? Kata ulama, kerana peluang yang dia telah gunakan dengan sebaiknya berkhidmat kepada baginda di waktu hijrah baginda ke kota Madinah. Masya Allah. Kerana Allah telah meninggikan darjatnya daripada sekalian manusia tatkala rumahnya dipilih menjadi tempat penginapan Rasulullah SAW ketika baginda sampai waktu hijrah. Ketika Nabi sebut waktu ketika hijrah, baginda bermalam di rumah beliau. Persinggahan baginda Nabi SAW di rumah Abu Ayyub adalah perkara yang begitu menarik sehingga tidak pernah jemu untuk kita menceritakannya walaupun secara berulang-ulang. Satu perkara yang besar. Penduduk Madinah menyambut baginda dengan sukacita dan semulia-mulia sambutan. Semua mata tertuju melihat baginda Nabi SAW dengan penuh kerinduan, bagaikan rindu seorang kepada kekasihnya. Mereka membukakan hati mereka yang menyemat kepada baginda di lubuk hati yang paling dalam. Mereka membuka lebar pintu-pintu rumah mereka. InsyaAllah. Rasulullah SAW berhenti 4 hari di Quba, di pinggir bandar Madinah. Di sana baginda mendirikan masjid yang merupakan masjid pertama dibina atas dasar takwa, yakni Masjid Quba. Setelah baginda SAW keluar dari Quba menaiki untanya, para pemimpin Yathrib telah menunggu di pinggir-pinggir jalan. Setiap orang ingin mendapatkan kemuliaan daripada Nabi SAW menetap di rumahnya. Mereka menghentikan unta tersebut di depan rumah mereka seorang demi seorang. Mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, tinggallah dengan kami kerana kami ramai, banyak bekalan makanan dan lengkap persiapan yang telah kami siapkan untuk menyambut baginda. Baik, penjelasan dalam kisah ini. Jadi tuan-tuan, ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah, baginda telah berhenti di 2 tempat.
Satu di Quba. Sewaktu di Quba, di mana baginda bermalam? Dalam kitab-kitab sirah disebutkan baginda bermalam di Quba di rumah seorang sahabat yang bernama Kalsum bin Hadam radhiyallahu taala anhu. Kalsum bin Hadam ni ketua kampung Quba. Kampung Quba ni dulu nama dia kampung Bani Amr bin Auf. Dan mereka ni daripada suku Aus. Suku Aus diketuai oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'az ni adalah orang muda. Dan Sa'ad bin Mu'az ni adalah sahabat Nabi yang didakwa oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Mus'ab lah yang bertanggungjawab telah mendakwa Sa'ad bin Mu'az yang merupakan suku bagi Aus. Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi yang hebat juga. Dia orang muda. Masuk Islam 6 tahun saja. Tapi kematian dia menyebabkan malaikat yang tak pernah turun ke bumi pun turun tanda penghormatan atas kematiannya kerana pengorbanan dia untuk agama Allah begitu besar. Masya Allah. Masuk Islam 6 tahun je. Daripada sejak sebelum Nabi hijrah, iaitu waktu sahabat hijrah, Mus'ab bin Umair datang, sampailah tahun ke-6 hijrah, lepas perang Khandaq. Masa perang Bani Quraizah, dia meninggal lepas tu. Sebabkan kena panah. Dia pakai baju besi yang lengan nampak. Jadi panah tu kena dekat bahu dia. Dia meninggal sebab itu. Tapi kematian dia tu menyebabkan malaikat yang tak pernah turun pun turun. Sebab itu ulama beritahu di sini kita kena faham, jangan pandang rendah pada satu orang. Siapa-siapa pun kita jangan pandang rendah pada dia. Kerana amal yang dia buat yang kita tak tahu tu, barangkali yang tu yang mendekatkan dia pada Allah. Nampak dia macam orang biasa je. Macam orang biasa je nampak. Sembahyang sunat pun macam biasa je. Baca Quran pun macam biasa. Tapi kebaikan yang dia buat kita tak tahu. Yang luar biasa, yang orang tak nampak. Tapi Allah nampak. Sebab itu, kata ulama, kematian sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az menggegarkan arasy Allah Ta'ala sehinggakan malaikat yang tak pernah turun ke bumi pun turun sebagai tanda penghormatan ke atas kematian beliau kerana jasa beliau untuk agama begitu besar. Jadi sebab itu kata ulama kita kena memandang setiap orang Muslim, orang mukmin di depan kita, di tepi kanan kiri kita sebagai dia ni orang yang baik, lebih baik daripada saya. Dia ni orang yang hebat, lebih hebat daripada saya. Maka dengan itu kita dapat membentuk hati yang rendah pada Allah SWT, di depan Allah. Hati yang tawaduk, yang warak di hadapan Allah SWT. Baik, jadi tuan-tuan, bila baginda bergerak pergi ke kampung Khazraj, maka di kampung Khazraj setiap orang berkeinginan Nabi datang rumah mereka. Macam kita lah dengar ada tok-tok guru, ulama-ulama, syekh-syekh daripada luar negara datang, ataupun para habaib, ulama-ulama datang daripada luar negara. Kita teringinlah paling kurang tu syekh tu masuk rumah kita minum teh pun jadilah, nak ambil berkat. Ini kan pula baginda Nabi SAW yang baru hijrah daripada Mekah, maka lebih-lebih lagi orang Madinah nak ambil keberkatan daripada baginda Nabi SAW. Setiap orang pelawal baginda. Kenapa setiap orang pelawal baginda? Kenapa kat Quba tak macam tu? Di Quba, waktu Nabi datang daripada Mekah, semua orang sepakat Nabi bermalam di rumah Kalsum bin Hadam. Adapun bila Nabi nak masuk kampung Khazraj, setiap orang minta baginda Nabi SAW bermalam di rumah mereka. Seolah-olah mereka merasa baginda, seolah mereka merasa rumah mereka layak dijadikan penginapan baginda. Kenapa? Kerana di Quba, orang-orang Aus ni mereka tak ada hubungan kekeluargaan dengan baginda. Mereka orang Madinah biasa. Orang Aus. Maka mereka tahu mereka tak layak untuk baginda datang rumah mereka. Jadi semua sepakat biarlah baginda bermalam di rumah ketua kampung kita, Kalsum bin Hadam. Maka sebab itu kita tak jumpa dalam sirah mana-mana sahabat di Aus, di Quba yang ajak Nabi duduk rumah mereka. Kenapa? Mereka tahu yang selayaknya ketua kampung kita lah. Dia orang paling tua di kalangan kita. Dia orang paling pandai ikram baginda, layan baginda. Bila di kampung Aus, orang Khazraj, orang Khazraj ni ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Daripada belah ibu Nabi, daripada belah ayah Nabi, dua-dua belah ada. Maka mereka dua pupu dengan Nabi, ada yang 3 pupu, ada yang sepupu. Maka setiap daripada mereka merasa baginda layak duduk di rumah mereka kerana saudara.
Sehinggalah kata ulama, baginda bagi tahu lebih mafhum, unta ini telah diperintahkan, di mana unta ini berhenti, kat situ Nabi akan bermalam. Maka unta baginda telah berhenti berdekatan dengan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni rumah ni di depan Masjid Nabawi. Satu penjuru belah kiri kalau keluar daripada makam, ziarah makam, akan jumpa tapak rumah Abu Ayyub ni. Dekat satu penjuru dekat dengan Masjid Nabawi. Depan. Jadi unta baginda berhenti dekat dengan rumah Abu Ayyub. Namun tak jauh daripada itu ada rumah sahabat-sahabat yang lain juga. Dan setiap mereka pujuk Nabi, ya Rasulullah, nampaknya unta ni berhenti dekat dengan rumah kami. Bermalamlah di rumah kami. Setiap orang ajak. Abu Ayyub, tuan-tuan, dia pergi dekat dengan baginda, dia angkat barang-barang Nabi, letak kat rumah dia. Baginda bagi tahu dekat mafhum dalam kitab Al-Madinah sebut, setiap orang kena ikut barang-barang dia. Selesai masalah. Ni Abu Ayyub ni bijak. Tak payah bujuk. Angkat barang, terus letak kat rumah. Masya Allah. Ni tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, ataupun namanya Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ulama beritahu rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Tingkat atas ni dia buat loteng. Letak barang-barang biasanya di atas. Tapi eloklah. Dan rumah Abu Ayyub bukan macam rumah 2 tingkat kita. Abu Ayyub punya rumah ni jerami dan tanah liat. Kalau ayah sempat pergi ke Madinah dalam setahun ataupun sekitar 5 tahun, masih ada lagi rumah-rumah sahabat yang tinggal, masih ada. Di Kuba pun masih ada yang rumah 2 tingkat masih tinggal. Cuma berani tak berani jalan naik atas tu. Saya jalan badan gemuk macam ni, perlahan-perlahan. Arab tu kata kau jangan jelus ke bawah, nanti susah. Rumah dia letak jerami. Dia salut tanah liat tu dengan jerami. Kenapa saya kena bagi tahu? Supaya ayah-ayah jelas cerita yang kita nak ceritakan selepas ni. Nak cerita lepas ni kena jelas rumah dia tu 2 tingkat macam mana. Kalau 2 tingkat macam kita bayang rumah kita, dia tak jadi cerita yang kita nak cerita ni. Baik. Maka Abu Ayyub mencadangkan baginda duduk di tingkat atas. Sebab apa? Sebab baginda mulia. Baginda duduk tingkat atas. Namun baginda ramai orang nak ziarah. Jadi ada agak sukar untuk baginda nak turun ataupun orang tu nak naik atas. Dan ini akan mengganggu Abu Ayyub. Baginda tak nak susahkan siapa-siapa. Sifat baginda. Sifat Nabi, tak nak susahkan siapa-siapa. Bahkan mukmin yang terbaik kata ulama, ialah diri, harta dan masanya tak susahkan siapa-siapa. Masya Allah. Bahkan diri, harta dan masanya memberi manfaat pada manusia yang lain. Itu mukmin yang terbaik. Tak susahkan siapa-siapa. Allahu Akbar. Saya pun cakap untuk diri saya lah, mudah-mudahan saya dapat amal. Kadang-kadang kita ada buat benda yang susahkan orang, Masya Allah. Semoga Allah ampuni kita. Kadang parking kita pun tak tegak. Orang nak masuk parking susah. Tak lepas ni orang nak masuk parking. Terpaksa orang cari parking lain. Walaupun kita parking satu je, tapi macam makan 2 parking. Susahkan orang, Masya Allah. Ataupun parking double, tak nombor telefon, pun susahkan orang. Maka kata ulama, kita usahalah, termasuk saya yang bercakap, untuk jadi mukmin yang terbaik, yang tak susahkan siapa-siapa. Tak susahkan jiran. Kalau kita orang yang bela kucing, kita jaga kucing kita dengan sebaik-baiknya, supaya tak susahkan siapa-siapa. Masya Allah, ni mukmin terbaik. Jadi tuan-tuan, maka Abu Ayyub duduk di tingkat atas. Tatkala mereka berdua menutup pintu, Abu Ayyub menoleh kepada isterinya dan berkata, aduhai, apa yang kita telah buat? Bukankah baginda berada di bawah dan kita di atas? Apakah kita akan berjalan di atas baginda? Bukankah kita berada di antara Nabi dan wahyu? Sungguh kita ini celaka. Ni tuan-tuan, Abu Ayyub beritahu, apalah kita ni, Nabi kat bawah, kita kat atas, tak kena macam ni. Abu Ayyub tak senang hati. Tuan-tuan bayangkanlah kalau Quran letak kat bawah,
Kita tak senang hati rasa. Kalau bangsa lain mungkin dia relax je. Ayah kalau pergi luar negara, orang setengah-setengah bangsa ni, Quran letak kat bawah. Biasa je. Kita jangan kata Quran. Buku matematik pun kita kata, angkat sikit lah. Ilmu tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala lahirkan kita daripada bangsa yang hormat dan ada adab. Masya Allah. Bayangkan Quran letak kat bawah tak boleh. Ini kan pula mereka nak duduk dekat atas, yang di bawahnya baginda yang wahyu turun kepada baginda. Quran tu turun kat Nabi. Kata Abu Ayyub, habislah kita ni, malang sungguhlah kita ni. Apa yang berlaku? Kedua-dua mereka berasa menyesal. Dalam keadaan itu, Abu Ayyub telah melihat sebekas air yang telah tertumpah di pinggirnya. Tak jauh dengan dia ada tu air. Satu mangkuk air, macam satu cawan air terjatuh. Jadi air itu dia khawatiri menitis ke bawah kepada baginda. Jadi ni cerita dia. Kalau macam rumah kita tak menitis ke bawah. Tapi sebabkan jerami itu tadi, maka dia khawatiri jatuh ke bawah. Maka Abu Ayyub telah ambil selimut dan telah menutupi air tadi supaya air itu tak menitis ke bawah. Dan dia hanya ada selimut tu saja. Maka pada malam itu mereka berdua tidur dalam kesejukan. Demi Allah kami tidak dapat melelahkan mata semalaman, baik aku maupun isteriku. Mau tanya, sejuk satu hal, risau pula takut Nabi kat bawah. Semalam aku teringat yang aku berada di bahagian atas rumah sedangkan engkau di bawah. Kalau aku bergerak maka debu akan jatuh dan menimpamu, dan aku berada di antara wahyu dan kamu. InsyaAllah. Dan dimenceritakan kepada baginda mengenai tentang air yang tumpah. Baginda memahaminya, lalu baginda naik ke atas rumah dan Abu Ayyub turun dan tinggal di bawah. Dia cerita dua alasan. Pertama, dia bagi tahu dia khawatir kalau dia bergerak di atas Nabi. Yang kedua, air itu tumpah menyebabkan mereka kesejukan serta keluarga. Maka baginda faham yang Abu Ayyub inginkan dia duduk di atas, maka baginda telah duduk di atas. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub kurang lebih 7 bulan, dan ada pendapat menyatakan 1 tahun, sehingga selesai pembinaan Masjid Nabi dan rumah-rumah isteri baginda Nabi SAW. Jadi Abu Ayyub ni tuan-tuan, Masya Allah, baginda bermalam kat rumah dia bukan 4 hari macam rumah Qasam bin Hadam. Ada pendapat sebut 1 tahun. Maka dalam tempoh 1 tahun itu, Jibril AS ulang alik jumpa baginda. Dan tempoh setahun tu, bayangkan rumah dia bukan malaikat rahmat bawa masuk rahmat sahaja. Bahkan Jibril AS ulang alik jumpa baginda untuk bawa wahyu daripada Allah Ta'ala. Ni berkatnya rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub, Masya Allah. Dan baginda ada menyatakan kepada Abu Ayyub dan riwayat lain, Nabi Mafhum, bahawa baginda bertemu dengan makhluk yang Abu Ayyub tak nampak. Ini apa? Malaikat. Dan malaikat tak boleh bau bauan yang tak menyenangkan. Lama beritahu malaikat suka bau wangi-wangian. Tak boleh bau yang tak menyenangkan. Sebab itu kata ulama, baginda kerap bersugi, bersihkan mulut. Kenapa? Kerana bau mulut yang tak menyenangkan pun malaikat tak suka. Dia berbeza dengan jin. Ulama beritahu jin suka bau yang tak menyenangkan. Maka sebab itu kalau lalu satu tempat, kita kat kawasan rumah kita, dalam rumah kita, rasa macam tak sedap hati je kawasan tu, macam meremang je bulu roma. Selain daripada baca ayat kursi, ulama kata letaklah wangi-wangian di sana. Kerana wangi-wangian ini tak menyenangkan jin kafir. Tak menyenangkan. Tak suka bau wangi-wangian ni. Sebab itu para alim ulama di rumah-rumah mereka dipasang bohor. Bohor ni bukan kemenyan. Kata dia kemenyan apa pula ni, berasap juga ni.
Itu lain. Itu dah minta nombor. Ini tuan-tuan, bohor ni sunnah. Memasang wangi-wangian di rumah. Dengan membakar kayu gaharu tu wangian yang mahal. Kayu gaharu ni mahal, Masya Allah. Kalau di Arab tu orang kaya-kaya je pakai kayu gaharu yang daripada Kamboja. Dia panggil Oud Kambodi. Ni orang kaya-kaya je. Bahkan minyak wangi dia pun satu tolar tu boleh cecah 10,000, Masya Allah. Bukan murah-murah. Orang Arab ni dipasang di rumah mereka, bohor-bohor ni, wangi-wangian. Dan ini perkara yang disukai oleh malaikat. Wangi-wangian ni, Masya Allah. Sebab itu dalam sunnah, ada 3 benda Nabi takkan tolak kalau diberi kepada baginda. Pertama, susu. Kalau diberi susu kepada Nabi, Nabi takkan tolak. Yang kedua, bantal. Patut orang Melayu kata, orang mengantuk disorongkan bantal. Nabi kalau dihulurkan bantal kepada baginda, baginda takkan tolak. Yang ketiga, wangi-wangian. Kalau dihulurkan kepada baginda, baginda takkan tolak. Cuma zaman kita, ada orang pakai minyak wangi yang kita tak tahan bau dia. Ataupun minyak wangi yang dah dicampur dengan campuran-campuran yang mana kalau kena kat kulit kita, jenis kulit sensitif, kita akan rasa macam nak melecet. Ada minyak wangi macam tu, tuan-tuan. Jenis kat kubak, jenis 20 botol 3 rial. Jenis tu kena kat kulit nak melecet, tuan-tuan rasa. Pedih ni tangan. Kita rasa pedih. Jadi kalau kita tak suka minyak wangi tu, sedangkan baginda tak pernah tolak minyak wangi, maka kontradik dengan kehidupan kita tu, bahaya tu macam mana tu nak buat? Ada kaedah dia. Kita tahu brother ni dia akan pakai minyak wangi yang 20 botol RM3 tu. Maka sebelum dia keluar minyak wangi dia, kita keluar minyak wangi kita. Kita pun perlu ada minyak wangi. Terus bagi kat dia, tuan insyaAllah minyak wangi. Tuan insyaAllah. Kita ulur kat dia. Dia tak boleh ulur kat kita lah, kita dah ulur kat dia. Tu kaedah dia. Ada setengah-setengah pakcik kadang-kadang dia suka minyak wangi yang India. Yang kita, Allah kan. Kita bau pun kita macam, saya pernah semayang tempat ceramah, ada pakcik tu dia minat minyak wangi tu, dia letak kat sejadah imam. Kita tak tahu. Saya sujud-sujud, Allah. Kan? Sekejap yang Ustaz ni sujud. Mau tak sekejap. Kita tak bernafas dalam tu. Sebab dia letak kat minyak wangi tu. Bawa balik Mekah. Jadi tuan-tuan, ada orang tak senang dengan minyak wangi, setengah-setengah minyak wangi yang keras-keras. Ada orang dia suka minyak wangi yang lembut-lembut. Minyak wangi yang macam buah-buahan. Jadi, untuk mengelakkan kita daripada menolak minyak wangi, kita keluar minyak wangi kita dulu. Masya Allah. Kita keluarkan minyak wangi kita dulu. Kita, tuan insya Allah, minyak wangi. Boleh tuan Baik. Jadi baginda bagi tahu macam tu kepada Abu Ayyub. Maka antara benda yang Abu Ayyub keluarkan daripada rumah dia, kata ulama, apa dia? Bawang. Tuan-tuan jangan keluarkan bawang pula daripada rumah. Ni Abu Ayyub punya cerita. Bukan haram. Tak haram, tak salah pun makan bawang. Tapi nak bagi tahu rumah yang mana ketika itu baginda duduki. Jadi Abu Ayyub tak tahu nak keluarkan apa daripada rumah. Bagi kita mungkin ni pun berbau ni Abu Ayyub keluarkan. Sampai tahap macam tu Abu Ayyub jaga Nabi, khidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abu Ayyub sangat sayangkan baginda. Rasulullah SAW juga kasih kepada Abu Ayyub. Bagi baginda Rasulullah SAW, rumah Abu Ayyub bagaikan rumah baginda sendiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada suatu tengah hari yang panas, Abu Bakar radhiyallahu keluar menuju masjid. Lalu Umar radhiyallahu melihatnya dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar di panas terik ini?" Satu hari panas terik kat Madinah, Abu Bakar keluar daripada masjid macam tak ada arah tuju. Panas Madinah ni tuan-tuan kadang-kadang boleh mencecah 46 darjah. Keluar-keluar macam tak ada tuju. Umar tengok, Umar pun keluar. Wahai Abu Bakar, kenapa ni, ada masalah apa? Abu Bakar menjawab, aku keluar hanya kerana terasa lapar. Lapar. Tapi di rumah tak ada makanan. Musim tak ada makanan. Umar pun berkata, disebabkan yang sama jugalah aku telah keluar daripada rumah. Rupanya Umar pun sama juga. Lapar. Masya Allah. Sedang mereka berbual, keluar pula baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian keluar pada waktu sebegini, tengah hari terik?
waktu lunch, tengah hari terik. Kenapa keluar waktu macam ni? Mereka menjawab, demi Allah kami keluar kerana perut kami sangat lapar. Lapar sangat ni. Sahabat Nabi kalau lapar biasa-biasa tak cerita kat orang. Main 2-3 hari lapar tak cerita. Ulama beritahu sahabat Nabi 2-3 hari lapar tak cerita kat orang. Ni biasa. Bukan 2-3 jam, 2-3 hari lapar. Kita menu tak kena pun ngamuk. Bukan lapar, menu tak kena. Apa ni? Asyik-asyik ikan, asyik-asyik ikan. Tak ada ayam ke? Dia tak tahu tu ikan tu bukan biasa-biasa. Ikan siakap tu. Ikan mahal. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, ulama beritahu sahabat ni 2-3 hari lapar biasa. Abu Hurairah kata di Masjid Nabawi sembahyang subuh ada sahabat yang tombang, tengah sembahyang. Bukan tombang sebab mengantuk. Kita imam baca sejadah panjang sangat, imam baca tersengguk jatuh. Ini bukan sebab ngantuk, sebab lapar kata Abu Hurairah. Biasa. Di Masjid Nabawi sahabat tombang tengah sembahyang biasa. Bahkan aku sendiri kata Abu Hurairah biasa tombang dekat Masjid Nabawi. Dan orang telah pijak tengkuk aku. Pijak tengkuk dia. Kenapa pijak tengkuk? Kerana orang menyangka aku terkena sawan. Dan pada zaman itu nak ubat sawan kena pijak tengkuk. Dan aku beritahu aku bukan kena sawan. Sesungguhnya aku sangat lapar sangat. Kena pijak pula. Tuan-tuan bayangkan ni sahabat. Jadi sahabat ni kalau setakat lapar biasa-biasa dia tahan. Ini dah main 2-3 hari dah ni. Rasulullah SAW pun bersabda, demi zat yang menguasai nyawaku, aku juga merasakan hal yang sama. Baginda juga pada waktu tu merasakan hal yang sama. Baginda lagi dahsyat pada sahabat. Kalau sahabat main 2-3 hari, baginda kata Aisyah, pernah berlalu satu purnama, datang purnama baru, rumah tak ada makanan. Sebulan tak ada makanan. Pernah berlalu dalam hidup Nabi. Ini bukan biasa-biasa tuan-tuan. Ini book of record ni. Bertahan sampai 1 bulan. Kajian kata seminggu manusia tak makan boleh mati. Pernah berlaku dalam kehidupan Nabi dan keluarga Nabi juga sahabat, sebulan tak makan. Allah Akbar. Mereka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu kerana Abu Ayyub suka simpan makanan untuk Nabi. Dia akan simpan satu makanan. Jadi baginda segan. Baginda ni sifat hayak, malu baginda ni tinggi. Sifat malu baginda ni tinggi. Jadi walaupun Nabi tahu Abu Ayyub suka simpan makanan untuk Nabi, sediakan makanan bila-bila masa, on time, on call, bila-bila masa. Tapi Nabi ada sifat hayak yang tinggi, baginda tak bagi suka-suka, melainkan pada satu tahap yang sangat-sangat memerlukan baru baginda pergi. Kita kalau pergi makan satu kedai, orang belanja makan, besok datang lagi dah tu. Makan free. Tapi baginda tidak. Baginda mempunyai sifat hayak yang sangat tinggi. Apabila baginda sampai, isteri Abu Ayyub yang keluar dan berkata, selamat datang, marhaban ya Nabi Allah wa ashabi. Selamat datang wahai Nabi Allah dan juga sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, di manakah Abu Ayyub? Di mana Abu Ayyub? Abu Ayyub mendengar suara Nabi SAW. Ketika itu dia sedang bekerja di kebun kurma dekat dengan rumahnya. Dia bergegas menemui baginda Nabi SAW dan berkata, selamat datang wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah dan orang yang bersamanya. Wahai Nabi Allah, tidak seperti biasanya engkau datang tengah hari terik. Tak seperti biasa. Baginda SAW bersabda, engkau benar. Kemudian Abu Ayyub pergi ke kebun kurmanya lalu memotong setandan kurma yang padanya kurma masak, mengkal dan juga ada yang baru berputih. Abu Ayyub potong setandan terus kurma, bawa kepada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, aku tidak ingin engkau memotong tandan ini. Cukuplah kalau kau petik untuk kami kurma yang masak saja. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang suka kurma masak. Ada orang suka kurma separuh masak. Ada orang suka kurma yang tak masak. Maka aku hidangkan semua,
Jadi kalian boleh pilih nak makan yang mana. Oh ni tuan-tuan. Ini baru betul. Masya Allah. Dia ikram baginda Nabi SAW. Macam ni sahabat. Dia ikram. Kita kalau penceramah datang pada luar, bukan saya orang sini. Ni penceramah daripada luar. Tok guru datang, Masya Allah. Syekh datang. Orang alim datang, Masya Allah. Ceramah kat tempat kita. Ustaz Somad ke contoh. Datang daripada jauh ni. Tok guru datang. Habis ceramah kita bawa pergi makan. Ustaz kita makan nasi Arab ni. Tu berhenti kereta. Patut tanya dulu, Ustaz nak nasi Arab ke? Seafood ke? Western? Baru betul. Ini kita buat usaha atas selera kita. Ustaz tu tokek nasi Arab. Baru makan nasi Arab semalam. Kita buat keputusan atas selera kita. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Banyak berlaku. Kita pernah khidmat Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Bawa pergi makan. Kedai Western. Termenung dia. Macam mana saya nak makan kata. Seumur hidup saya tak pernah makan benda ni dia kata. Tuan-tuan. Ini kesilapan dalam khidmat. Tanya Tok Guru dulu nak makan apa. Kawan makan tom yam je dia kata. Saya pandai makan tom yam je dia kata. Yang ni semua saya tak pernah makan dalam hidup saya. Akhirnya pergi beli kedai tom yam lain, panaskan dekat kedai Western tu. Kedai Western tu tutup nak sambut Baba Ismail Sepanjang. Rupanya Baba Ismail tak pernah makan Western. Tak pandai makan Western. Salah kita tak pergi tanya. Ni tuan-tuan. Tengok macam mana Abu Ayub. Dihidangkan terus. Nak kurma masak ada. Kurma mentah ada. Kurma muda ada. Sebab ada orang selera macam lain-lain. Beza-beza. Ini kaedah khidmat insyaAllah. Bukan ikut tekak kita. Bukan ikut selera kita. Tanya orang yang kita khidmat tu. Ni Abu Ayub ajar kita, Masya Allah. Kemudian, Abu Ayub menyembelih haiwan berupa kambing untuk dihidangkan kepada baginda sahabat. Baginda pesan, jika engkau mahu menyembelih haiwan, maka janganlah sembelih yang masih bersusu. Kerana boleh ambil manfaat dari susu dia. Abu Ayub mengambil seekor kambing jantan, lalu menyembelihnya. Dia berkata kepada isterinya, adunkan tepung lalu buatlah roti untuk kami, kerana engkau lebih tahu tentang roti. Bukan kata kurma je, hidang gulai pula. Masak gulai kambing pula. Suruh roti pula, buat roti. Adunkan roti, uli roti. Nak jamu siapa? Habibullah, kekasih Allah. Kemudian Abu Ayub mengambil setengah daripada daging itu dan memasaknya. Manakala sebagian lagi dipanggang. Sebagian buat gulai, sebagian buat golek, buat panggang. Masya Allah. Sebab apa? Sebab mungkin ada orang suka panggang, ada orang suka gulai. Ni Abu Ayub. Jadi Abu Ayub ni buat macam buffet lah. Boleh pilih. Masya Allah. Dia tak tanya baginda Nabi SAW nak makan apa, tapi dihidangkan tu. Ni level lagi tinggi. Kalau tanya tu pun nak jawab pun segan juga. Tapi ni dihidangkan semua. Semua dihidang. Jadi baginda boleh pilih nak makan yang mana. Hebat Abu Ayub. InsyaAllah dalam bab khidmat. Apabila makanan siap dimasak, dihidangkan kepada baginda dan para tamu istimewa. Baginda Nabi SAW mengambil sepotong daging dan meletaknya ke dalam keratan roti. Dan berkata, wahai Abu Ayub, hantarkanlah sebahagian makanan ini kepada Fatimah, kerana dia sudah beberapa hari dia belum makan makanan seperti ini. Fatimah dah beberapa hari tak makan. Bayangkan tuan-tuan. Ini keluarga Nabi SAW yang kita semua wajib kena cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Kerana pengorbanan mereka begitu besar yang tak akan mampu kita balas. Kita jangan jadi seperti golongan yang hanya cinta Nabi dan keluarga Nabi, benci sahabat Nabi. Ataupun menjadi nasibi yang mencintai Nabi dan sahabat Nabi, benci keluarga Nabi pula. Kita ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mencintai Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa yang dicintai Nabi. Apa yang Nabi cinta, itulah kecintaan saya. Kesukaan Nabi, kesukaan saya. Kebencian Nabi, kebencian saya. Ini ahli sunnah. Kita cinta seluruh apa yang berkaitan dengan baginda. Nama baginda, amalan baginda, sunnah baginda, perwatakan baginda, keluarga baginda, sahabat baginda. Bahkan apa saja yang baginda cintai, yang tu yang kita cinta. Ulama mengatakan bahawa setelah kenyang, baginda Nabi SAW bersabda, roti, daging, kurma yang masak,
kurma yang mengkal, kurma yang putih, ini kurma muda. Dan lepas Nabi berkata macam tu, Nabi nangis. Sahabat semua terdiam. Ni lepas kenyang ni. Masa lapar tu tak nangis. Kita lapar tu yang nangis. Kenyang, ha. Alhamdulillah pun lupa dah. Ni tengah lapar tak nangis. Lepas kenyang nangis. Baginda sebut lauk-lauk yang ada tu, baginda nangis. Baginda bersabda, demi Allah, demi zat yang menguasai jiwaku, ini adalah kenikmatan yang kalian akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Walaupun dalam keadaan tadi lapar sangat, dah beberapa hari tak makan, kat seminggu tak makan. Bila mana makan dihidangkan, baginda makan. Baginda lepas kenyang, baginda menangis. Baginda kata, dalam keadaan ini pun, tengah lapar tadi, lepas tu kita makan, pun yang macam ni pun kena tanya ke akhirat. Apatah lagi tak sempat lapar, kenyang lagi. Tak sempat lapar, kenyang lagi. Lagi-lagi dah ditanya di akhirat. Jika kalian mendapat nikmat seperti ini, dan kalian mengambilnya, ucapkanlah bismillah. Jika kalian kenyang, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Ini doa tolak hisab, tuan. Doa supaya kita selamat daripada kena hisab, khususnya bab makanan. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Ini dalam hadis. Ini doa tolak hisab. Makanan tak kena hisab di beberapa tempat, kata ulama. Di jalan Allah tak kena hisab. Di beberapa tempat ni tak kena hisab. Tapi kalau kita makan selain daripada itu, akan ditanya di akhirat. Penghisapan akan jadi makin panjang bila kita makan makin banyak. Maka baginda ajar doa. Dan doa ni pun bukan baca dengan seronok-seronok. Baca dengan penuh penghayatan. Ya Allah, kami berharap janganlah kami kena hisab ke akhirat. Dengan berkat baca doa yang Nabi suruh kita baca ni. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'na wa an'am alaina wa afdal. Segala puji bagi Allah yang mengenyangkan kami dan melimpahkan nikmatnya kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bangun beredar dan berpesan kepada Abu Ayyub, datanglah esok. Rasulullah SAW sangat suka membalas kebaikan orang yang berbudi kepada baginda. Akan tapi Abu Ayyub tidak mendengar pesanan itu. Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruhmu datang ke rumahnya esok, wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub berkata, baiklah wahai Rasulullah. Keesokan harinya Abu Ayyub pergi ke rumah baginda Nabi SAW. Baginda memberikan kepadanya seorang hamba sahaya perempuan yang masih kecil, yang selama ini khidmat kepada baginda Nabi SAW. Baginda SAW berpesan, perlakukanlah dia dengan baik, wahai Abu Ayyub. Sesungguhnya aku hanya melihat perkara yang baik daripadanya selama bersamaku. Abu Ayyub kembali bersama hamba kecil tadi ke rumahnya. Apabila isterinya melihat, dia bertanya, untuk siapa hamba yang bersamamu, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, untuk kita. Rasulullah SAW memberikannya kepada kita. Isterinya berkata, sungguh ini adalah pemberian yang mulia. Abu Ayyub berkata lagi, baginda SAW menyarankan kita agar perlakukannya dengan baik. Isterinya lalu bertanya, bagaimanakah kita dapat menjalankan saranan Nabi? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara lebih baik untuk menunaikan wasiat Rasulullah SAW itu kecuali dengan cara aku memerdekakannya. Isterinya berkata, engkau telah diberi petunjuk dan taufik, kerana mereka pun memerdekakan hamba itu. Masya Allah, bayangkan. Ada satu hamba, budak kecil yang berkhidmat kepada baginda. Baginda telah hadiahkan kepada Abu Ayyub. Baginda pesan, jaga budak ni dengan baik, sebab baginda tak nampak benda lain budak ni buat, mereka semua benda baik. Budak ni budak yang taat, budak yang baik, ikut je cakap baginda. Maka Abu Ayyub mesyuarat dengan rumah dia, cara yang paling baik untuk sempurnakan hak budak ni, kita merdekakan dia. Biar dia jadi manusia biasa, seperti orang lain yang merdeka, yang bebas, yang diri dia pun adalah milik dia. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, akhirnya budak ni dimerdekakan. Seterusnya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Ayyub Al-Ansari telah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga usianya yang begitu tua. Ada pun dapat menyatakan usia Abu Ayyub ketika itu hampir 87 tahun. Ada yang mengatakan 93 tahun. Di mana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu telah menyediakan diri dia untuk berjuang
bersama rombongan yang akan ke Konstantinopel. Maka anak-anak Abu Ayyub telah datang memberitahu kepada Abu Ayyub, tak perlulah kamu pergi. Bapak pergi, bapak dah tua, 87 tahun. Bapak tak payah pergilah, biar kami pergi. Jadi orang tanya anak siapa ni, anak Abu Ayyub dapat nama. Abu Ayyub duduk rumah je lah. Abu Ayyub kata, aku tak baca Al-Quran menyebabkan aku tak senang duduk rumah. Infiru khifafa wa thiqalan. Berangkatlah di jalan Allah untuk menyebarkan agama, akan senang ataupun susah. Maka menyebabkan aku rasa tak senang duduk kat rumah, aku pun nak kena berangkat. Maka dia telah bersama rombongan ke Konstantinopel. Dalam perjalanan, Abu Ayyub wasiatkan kalau dia meninggal, jangan tanam dalam perjalanan, tanam di destinasi terakhir. Tempat tentera tu pergi. Rombongan jemaah ni pergi. Maka jenazah dia lepas meninggal diusung kata ulama. Dan ditanam di tempat terakhir. Destinasi. Ulama kata kenapa Abu Ayyub buat macam tu? Kerana Abu Ayyub nak bagi tahu umat sampai kiamat bahawa para sahabat bukan masih hidup saja berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bergerak di jalan Allah. Bahkan dah mati pun jenazah bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu ini keadaan sungguh-sungguhnya sahabat yang berdakwah. Abu Ayyub namanya Al-Ansari, orang Madinah, tapi tak mati sebagai Ansar, mati sebagai muhajir di Istanbul. Kalau ayah pergi Istanbul, boleh pergi ziarah makam Abu Ayyub di Masjid Sultan Ayyub. Lebih kurang saya rasa kalau daripada Masjid Biru tu mungkin dalam 6-7 kilometer. 6-7 kilo lebih kurang lah. Tapi jam apa semua tu jauh juga lah. Bulan lepas kami keluar dakwah di Turki, alhamdulillah kita pergi makam Abu Ayyub ni beberapa kali lah kita pergi. Kita ziarah Abu Ayyub ni nak ambil barakah daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang telah khidmat baginda. Supaya kita dapat sifat tu. Sifat macam Abu Ayyub. Makam dia tuan-tuan, masya-Allah, di tepi masjid. Ini makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, moga-moga Allah terima kita semua. Mudah-mudahan kita dapat sifat seperti Abu Ayyub, sifat berjuang di jalan Allah Taala untuk sebarkan Islam sehingga meninggal dunia di hujung dunia, jauh daripada kampung dia. 3,000 kilo lebih kurang daripada Madinah. Jauh. Rumah depan Masjid Nabawi, makam di Istanbul. Ni sahabat. Maka kalau kita menyambung kerja para sahabat menyebarkan Islam, tak mustahil itu akan berlaku pada kita. Rumah dia kat mana? Impian Putra. Kubur dia kat mana? Amerika, tengah buat dakwah sana. Rumah dia kat mana? Bandar Seri Putra. Kubur dia kat mana? South Africa, tengah buat dakwah kat sana. Ni kita nak macam sahabat menyebarkan Islam, menyebarkan agama Allah Ta'ala. Moga Allah terima semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan saya sehingga dapat amal. Tuan-tuan yang dapat amal dapat sampaikan. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian, terkasar bahasa, tersalah kata, terlanjur bicara. Minta maaf tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Mungkin ini kuliah terakhir kita untuk tahun ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Esok saya akan berangkat ke luar negara. Februari baru saya balik. Tuan-tuan doakan insya-Allah. Satu jemaah akan keluar dakwah ke Saudi dan kemudian akan ke Bosnia. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah SWT beri keberkatan kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, diberi kekuatan untuk jumpa manusia, bawa manusia pada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Tangguh dan kebenaran seorang as. Semoga Allah SWT.